Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan surau yang dikasihi Tuan Imam, yang dimuliakan tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertuah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Malam ni kita akan memulakan pengajian kita, iaitu menggunakan kitab Nasaihul Ibad. Kitab ini merupakan syarah ataupun terjemahan. Kita gunakan terjemahan kepada syarah kitab yang lebih usul ataupun yang lebih besar. Itulah daripada kitab yang dikarang oleh Al-Alamah Al-Hafizah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau lebih masyhur dikenali sebagai Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu kitab dia yang berjudul Al-Munabbihat Al-Isti'dad Liyamul Ma'ad. Baik, kitab ini merupakan himpunan nasihat. Nasaih itu maknanya nasihat-nasihat yang dihimpunkan oleh seorang ulama Indonesia yang terkenal, ulama besar, yang mana kalau kita lihat sedikit latar belakang pengarang kitab ini, dia dilahirkan pada 1815 Masihi. Hari ini dah 2023, dan dia meninggal pada 1897. Maknanya umur dia sekitar dalam 84 tahun. Ini ulama lah tuan. Ada sebahagian ulama umur dia panjang, bahagiannya umur dia 40, dah meninggal dah. Tetapi hebatnya ulama ni, kadang umur panjang, kadang umur pendek pun, apa yang ditinggalkan kepada ummah, itu dia. Ini katanya karamah, keberkatan yang ada pada para ulama. Ilmu mereka tu sentiasa relevan dan diguna pakai untuk jadikan panduan kita umat akhir zaman, insya-Allah. Baik, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau dikenali sebagai Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia, satu daerah di Indonesia, Bantan, atau dalam bahasa Inggeris sebagai Bantanis, iaitu di hujung barat Pulau Jawa di Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang bukan sahaja terkenal dalam bidang tasawuf, juga meliputi semua bidang fiqh, juga perkara-perkara contemporary yang berlaku di negara beliau sendiri. Dan beliau wafat ataupun meninggal di Mekah, Al-Makkahul Mukarramah. Itulah dia sedikit sebanyak pengenalan kita kepada pengarang kitab ini, yang merupakan syarah kepada kitab Ibn Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan peringatan menghadapi hari kiamat. Jadi dalam kitab ini dihimpunkan sejumlah 214 nasihat. 214 nasihat, kalau sebulan sekali bila nak habis tuan-tuan kan? Tapi insya-Allah kalau ada nasihatnya yang sedikit dan ada nasihat yang panjang, kita cuba rangkumkan sekali. Baik, di antara nasihat ini sejumlah 45 itu datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selebihnya itu datang daripada asar para sahabat ataupun qaul, kata-kata para ulama dan hukama berkaitan dengan nasihat. Bila kita sebut tentang nasihat ni, agama memang satu agama yang menggalakkan kita nasihat, itulah Islam. Dia merangkumi perkara yang berkaitan dengan saling ingat mengingat. Dan kalau kita lihat pun di antara tujuan nasihat ini, iaitu di antara ta'rifan nasihat ini diambil daripada perkataan bahasa Arab nasaha. Nasaha, apa makna nasaha? Maknanya menapis, atau murni serta bersih daripada segala kotoran, dan juga turut membawa makna menjahit. Sebab itulah nasihat itu disampaikan dalam bentuk yang lembut, nasihat disampaikan dalam bentuk yang boleh diterima oleh orang yang dinasihati.
Kalau kita tegur orang tapi kita terjerit-jerit, kita marah dia, itu bukan nasihat. Nasihat ni kita tapis perkara-perkara yang kotor untuk menjadi perkara yang bersih. Jadi agama itu satu agama yang Nabi sebut dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, peringatan kepada kita perkara-perkara yang sebenarnya kita tahu, tetapi hakikatnya kadang manusia ni lupa. Jadi bila lupa tu datanglah nasihat, datanglah tazkirah dan peringatan-peringatan untuk mengingatkan kembali kita kepada tujuan kita Allah cipta ke atas dunia ni. Kalau kita lihat, nasihat yang terbaik adalah nasihat untuk diri kita sendirilah. Termasuk saya yang malam ini yang bercakap di hadapan ni, apa yang saya nak nakalkan daripada qaul pengarang ataupun penghimpun kitab ini sudah tentulah kena pada diri saya, ahli keluarga saya. Cuma kita sebagai orang Islam itu tanggungjawab. Kalau kita lihat nasihat ini ada 5 lapisan dia. Bila orang cerita tentang nasihat, ulama himpunkan 5 nasihat. Ada hak-hak nasihat tu. Sebab tu nasihat tu kita pun bukan sebarangan nasihat. Paling tinggi nasihat itu adalah nasihat untuk Allah. Maknanya hak Allah. Kita kalau dalam banyak-banyak perkara kita nak nasihatkan siapa saja, perkara utama adalah kita mengingatkan manusia berkaitan dengan mentauhidkan Allah. Itu setinggi-tinggi nasihat. Mentauhidkan Allah. Kadang orang masyarakat dia lupa pada Tuhan. Kadang dia berjaya atau dia gagal, maka dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Maka kita ingatkan dia bahawa sebaik-baik nasihat itu adalah mentauhidkan Allah dan menunaikan hak-hak Allah, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Maknanya segala yang Allah perintahkan itu kita nasihat pada orang ramai. Dalam apa bentuk nasihat pun, dalam bentuk kita macam ni malam ni, atau tuan-tuan akan balik jumpa orang, tuan-tuan nasihat anak isteri kita, nasihat kawan-kawan kita dengan perkataan yang baik-baik. Dan agama memang suruh kita cakap benda yang baik. Sebab itu ada kata-kata Arab menyebutkan man as'adun nas, man as'adan nas. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang membahagiakan orang lain. Faham tak tu? Kalau kita nak tanya kita ni bahagia tak bahagia, kita ialah seorang manusia yang suka membahagiakan orang lain. Kalau kita seorang manusia yang suka menyusahkan orang, ataupun kita ni suka menyebabkan orang gelisah, maka kita belum bahagia. Orang bahagia adalah orang yang suka membahagiakan orang lain. Sebab tu sekecil-kecil amalan yang boleh membahagiakan orang lain adalah dengan kata-kata yang ma'ruf. Perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita ni perkataan yang baik-baik. Itulah namanya nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua itu untuk siapa? Nasihat yang kedua itu adalah untuk menunaikan hak Al-Quran. Menunaikan hak Al-Quran. Apa maksud dia? Iaitu untuk dipelajari, untuk dibaca akan Al-Quran itu dan dijadikan petunjuk dan hidayah dengan membenarkan beritanya dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Ini nasihat selepas hak Allah, nasihat untuk Al-Quran. Ingatkan orang bahawa baca Quran, faham isi Al-Quran, dan paling penting melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, kalamullah. Buat. Sama ada perkara itu larangan kita buat ataupun tegahan, maka kita wajib segera tinggalkan. Dan nasihat yang ketiga itulah nasihat untuk Rasul, untuk Nabi-Nabi, untuk Rasul. Apa maksud dia? Iaitu cara membenarkan ajaran Nabi. Hari ini sibuk orang isu bagaimana menghina Al-Quran. Itu pun satu benda yang kita nak sebut tadi, sehingga Al-Quran tu boleh dibakar. Dan saya fikir kita dah sebut dah dulu kan, sempadan kita menjaga hak manusia sama manusia ni, dia akan berada di sempadan, iaitu apabila agama kita dihina, apabila akidah kita dipermain-mainkan, apabila kemuliaan Nabi kita diinjak-injak, dan juga Al-Quran itu sebagai kitab rujukan kita sebagai orang Islam juga dihina-hina. Maka wajarlah untuk seorang mukmin, orang yang beriman, untuk meluahkan rasa marah dia atas perbuatan tersebut, supaya perbuatan itu dapat ditinggalkan ataupun dapat ditarik semula. Itu penting ya. Dan juga nasihat
untuk Rasul, maknanya membenarkan ajaran Nabi. Ini pun banyaklah kita buat. Kita cerita Nabi suka buat apa, Nabi pesan apa kepada kita. Nak makan kita pesan pada anak, Nabi ajar guna tangan kanan, baca bismillah. Awal kita baca bismillah, selesai baca sebut alhamdulillah. Banyak benda lah tuan-tuan, melangkah kaki kanan, pakai baju. Semua itu nasihat-nasihat yang datangnya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan yang keempatnya iaitu nasihat untuk imam atau pemimpin. Supaya apa? Supaya pemimpin dan pemerintah itu pada perkara kebenaran dan keadilan, patuh kepada mereka juga dalam perkara kebaikan dan menegur kepada perkara maksiat ataupun keburukan. Ini nasihat kepada pemimpin, dan nasihat kepada kita untuk akur dan patuh pada pemimpin dalam perkara taat. Kalau pemimpin suruh kita buat baik, walaupun pemimpin itu bukan pilihan kita, tetapi kalau dia suruh kita buat baik, maka kita kena buat baik. Apa saja perkara yang baik. Tetapi sekiranya dia bawa kita kepada maksiat, maka tak wajib kita ikut kata pemimpin. Satu. Yang keduanya, kita menegur pemimpin, menasihati pemimpin supaya pemimpin dan pemerintah itu melakukan perkara-perkara kebaikan dan keadilan. Itu 4. Dan yang kelima, itulah nasihat kepada kita ni, seluruh saya dan tuan-tuan, seluruh muslimin dan muslimat, supaya kita sedar akan tujuan kita atas dunia ni apa dia. Jadi kalau kita buat ke semua nasihat ini, maka insya-Allah itulah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini satu nasihat kepada kita. Agama ini merupakan nasihat dan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Jadi jelas takrifan kepada nama kitab ini, Nasahil Ibad. Nasihat-nasihat ni maknanya berdasarkan daripada sunnah Rasulullah, nasihat berkaitan dengan taat perintah Allah, nasihat berkaitan dengan tinggal larangan Allah, nasihat berlaku adil, nasihat supaya kita ni beriman kepada Al-Quran, nasihat kita beriman kepada para Rasul dan sebagainya. Baik. Jadi kita lihat pada malam ini, salah satu daripada nasihat yang cuba kita nak bawa itu datang ni daripada seorang ulama. Dalam perkara yang menyebutkan tentang tergesa-gesa itu baik dalam 5 perkara. Tergesa-gesa itu baik dalam 5 perkara. Kalau kita faham tergesa-gesa ni benda yang tidak baik, tergesa-gesa ni perkara yang akan mengundang perkara yang tak baik biasanya lah. Orang tua-tua kata jangan gelojoh, kalau bawa kereta tu pelan-pelan, biar lambat asal selamat, biasa macam tu lah. Tetapi dalam agama ni ada perkara yang sunnah untuk kita tergesa-gesa. Walaupun asalnya tergesa-gesa ini adalah perbuatan syaitan. Kata seorang ulama yang kita nak ambil kata-kata ataupun nasihat, iaitulah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Al-Asam ni kita dah sebut nama dia dulu, seorang ulama yang meninggal tahun 237 Hijrah. Mana satu orang yang lemah lembut orangnya, yang sangat menjaga aib, dan dia juga pernah berguru dengan beberapa orang guru, dan dia menyebut tentang nasihat-nasihat yang dia dapat daripada guru dia ni. Jadi Hatim Al-Asam ni, antara kata-kata dia yang masyhur, dia kata apa? Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu sifat daripada sifat syaitan. Jelas Tergesa-gesa itu sifat syaitan. Illa fi khamsatin mawadi'a fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan pada 5 perkara merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Tergesa-gesa, terburu-buru, gelojoh itu adalah perbuatan syaitan. Melainkan pada 5 sunnah Rasulullah kita disunatkan segerakan. Jadi apakah nasihat dia? Yang pertama disebutkan iaitu it'amud dhaif iza nazala. It'amud dhaif iza nazala. Tergesa-gesa menjamu tetamu saat dia telah sampai ke rumah. Ini kalau kita lihat, iaitu berkaitan dengan keimanan, iaitu menjaga hak sebagai jiran, menjaga hak kita sebagai tetamu. Dan sepakat para ulama menyebutkan bahawa menjaga hak tetamu ini dan melayan tetamu itu
wajib. Ini berdasarkan daripada satu ayat Al-Quran yang dirakamkan dalam surah Az-Zariyat ayat 27, bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu hari dirakamkan ceritanya datang tetamu yang tidak dikenali ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, Allah sebut dalam ayat ini menceritakan, sudahkan sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan berkata qala salam, diberi salam kepada tuan rumah. Dan jawab Nabi Ibrahim, salam sejahtera kepada kamu, sambil berkata di dalam hati, mereka ini adalah orang yang tidak dikenali. Dia tak kenal tetamu dia. Dan kemudian ia masuk mendapatkan ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Bila ada tetamu datang bagi salam, dia jawab salam, dia tak kenal siapa tetamu itu. Kemudian segera dia masuk ke rumahnya mendapatkan ahli rumahnya, maknanya isterinya. Untuk apa? Untuk dia sediakan makanan kepada tetamu dia. Apakah makanan yang dibawa? Bukan calang-calang menu tuan-tuan, seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Ini nak bagi tahu yang terbaik lah maknanya. Dan kemudian dihidangkan kepada mereka iaitu tetamu, lalu katanya ala ta'kulun, maka silakan jamu makan. Baik, daripada surah Zariyat 27 ni menunjukkan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, Imam Ahmad dan kebanyakan para ulama mengatakan wajib melayan tetamu yang datang bertandang ke rumah. Wajib tetamu yang datang tu kita layan dia. Sebab ini sunnah yang besar dan dilakukan oleh para anbiya. Nabi Ibrahim dalam kisah ini juga melayan tetamu dengan terbaik. Sebab itu Syekh Amin Al-Shanqiti bila dia baca kisah Nabi Ibrahim ini, lalu dia mengeluarkan beberapa pengajaran. Apa yang kita dapat daripada pengajaran surah ini tuan-tuan? Yang pertamanya iaitu tindakan Nabi Ibrahim segera menghidangkan makanan dan minuman untuk tetamu. Jangan lengah-lengahkan. Bila tetamu datang, kita kena didik diri kita, didik ahli keluarga kita, isteri kita, anak bujang kita, anak perempuan kita, untuk segera menjamu makanan atau minuman kepada tetamu yang datang, seperti mana tindakan Nabi Ibrahim. Dia masuk terus bawa keluar makan. Jadi sunnahnya kita pun begitu. Itu adab sebagai tuan rumah. Ini janganlah kita dah bersembang sampai sejam tuan-tuan, kawan tu pun nampaknya dah gerak, dah bagi hint nak balik tuan-tuan, apa pun tak sampai kat meja lagi. TO kosong pun, TO bodoh pun tak ada orang kata. Tak ada, sekurang-kurangnya kita letak jamu dia, bagi dia minum atau dia makan. Boleh tak kita buat macam tu? Tu nasihat yang pertama tu. Maknanya kita dalam rumah kita, keluarga kita, siapa saja tetamu yang datang, kenal tak kenal, maka kita jamu dia minum. Kita kena praktik lah. Kita bincang-bincang lah dengan rumah kita, belilah benda-benda yang mungkin instan kan, macam frozen dan sebagainya, apa saja. Maknanya kita usahakan dengan sekadar kemampuan kita. Dan yang keduanya, hidangkan apa yang terbaik yang ada di dalam rumah. Macam tadi, lembu gemuk, anak lembu gemuk yang dipanggang, itu yang terbaik. Kita tengah makan tengah hari, tiba-tiba bunyi loceng rumah kita kan, ting tong kan, alamak, kata siapa pula datang. Kita pula anak beranak tengah makan, masak udang galah, masak lemak. Lepas tu kita pesan kat anak kita, dia kata, ngah, dah simpan udang galah ni, masuk mari kau keluarkanlah apa yang ada, yang lama-lama tu tuan-tuan. Tak boleh macam tu. Apa yang terbaik itulah kita jamukan pada tetamu kita berdasarkan perbuatan Nabi Ibrahim. Itu disebut oleh Syekh Amin Al-Shanqiti. Maknanya jamu yang terbaik yang ada dalam rumah kita. Boleh ya? Baik. Dan yang ketiganya, mendekatkan makanan kepada tetamu. Ala ta'kulun, jemput makan, kata Nabi Ibrahim. Jemput. Jangan kita acah-acah aja. Orang kata display je. Nampak macam ada menu, tapi kat meja hujung tu tak di-flower pun. Nampak gaya macam ada air. Kadang tu pun ada juga pesen macam tu kan. Dia letak je tapi tak dijamu pun. Sampailah kawan tu balik macam tu je. Bila kawan tu dah pegang kat pintu, jemputlah minum dulu. Tak apalah, dah lambat nak balik kan. Kalau boleh bersungguh-sungguh, jemput dia makan, pelawar dia makan.
Letakkan di meja dia untuk dia minum atau dia makan. Dan yang keempatnya, kata Syekh Amin Al-Syanqiti, bercakaplah dengan lemah lembut dengan tetamu. Ini perbuatan Nabi Ibrahim. Dia tak kenal tamu dia, tapi dia jamu dan dia layan tetamu dia dengan kata-kata yang baik. Dan kalau kita lihat, bagi tetamu yang datang ke rumah itu juga ada adab-adab yang mesti dia ikut. Maknanya check and balance lah, give and take. Tetamu datang, tuan rumah kena layan dengan adab-adab yang kita sebutkan tadi. Dan tetamu yang datang juga mesti ada adab-adab untuk menghormati tuan rumah. Barulah seimbang. Yang ini pun ada adab, yang datang pun ada adab. Maka sempurnalah nasihat ini, iaitu melayan tetamu ni. Antara tetamu kena ingat, bila mana kita datang, disebut daripada kitab Faid Al-Qadir menyebutkan, makan dengan segera jika dihidangkan makanan dan minuman kepadanya. Kita bila datang rumah orang dah jamu kita makan dan minum, maka makan dengan segera. Kadang-kadang walaupun itu bukan favourite kita, kalau dekat masyarakat kawasan kita mungkin tak ada masalah, ini kita pergi negeri orang. Tuan-tuan cuba pergi Sarawak ke, pergi Sabah ke kan. Kadang-kadang bila ada jamu tu, ada benda-benda yang kita tak pernah makan di Semenanjung ni. Kadang-kadang bau dia tu pun kadang-kadang kita tak berapa kena dengan hidung kita kan. Jangan mulut kita cakap ni apa benda ni bau, pelik kan. Jangan. Sebab dulu saya pernah agak pergi jumpa kawan saya lama dekat Sabah tu, dia jamu macam cicah dengan ulam tu kan. Dia kata benda tu daripada sejenis serangga. Memang taklah kita nak makan. Tapi kita jamah jugalah, pasal kita tahu benda tu boleh makan, cumanya tak kena dengan selera kita. Jamahlah sikit. Jangan kita kata bau apa ni, aku tak makan lah benda. Jaga mulut kita. Maka makan dan minumlah dengan apa yang telah hidang kepada kita. Yang keduanya, tidak meminta-minta hidangan atau perkara-perkara yang boleh menyusahkan tuan rumah. Ini perangai. Ini perangai. Benda yang dah tak ada jangan kita minta. Apa yang dihidang cukuplah. Kalau dia hidang kepada kita kek potong-potong tu, itu je lah. Janganlah kita pergi lebih-lebih pula. Ni kopok leko tak ada ke? Apalah kawan tu nak buka peti ais, nak defrost balik, nak goreng, menyusah. Bila dah minta, tuan rumah akan buat juga tuan-tuan. Dia akan buat sebagai menjaga tetamu itu. Maka kita minta apa yang ada dan jangan meminta yang perkara yang boleh menyusahkan tuan rumah. Boleh ya? Baik. Kemudian yang ketiganya, jika dijemput, beritahu terlebih dahulu kepada tuan rumah berkaitan siapa yang akan datang dan berapa orang yang akan datang. Ini penting. Dengan tujuan apa sekalipun. Kadang kita nak ziarah saja aja. Kita kawan lama nak datang. Kita nak berjalan ni, cuti-cuti ni kita nak pergi Pantai Timur, jadi kita nak jumpa kawan lama kita. Kita bagi tahulah dia nak datang berapa orang, siapa yang nak datang ni. Kadang kita pun musim-musim cuti ni pun orang nak merisik, nak bertunang kan, pun bagi tahulah tuan rumah tu tetamu juga tu. Itu adab tetamu, bagi tahu berapa nak datang, berapa kereta nak datang. Kami tak ramai lah, dalam 3 kereta je. Ini pun adik-beradik belaka kan, waris-waris saja ni kan. Jadi dia pun faham, jadi dia boleh sediakan tuan rumah. Ini adab yang tetamu perlu buat, bagi tahu, maklumkan tentang siapa yang akan datang dan berapa orang yang akan datang. Dan perkara yang keempat, jauhi perkara-perkara atau perbuatan yang boleh menyusahkan dan menyakiti tuan rumah. Benda-benda yang menyusahkan tuan rumah, benda yang boleh menyakiti hati tuan rumah. Sebab tu sensitif jugalah. Kadang kita bawa anak-anak kita yang kadang buas, orang kata buas lah kan, buas lah anak kita ni, aktif, hyperaktif kan. Kadang pergi rumah orang tu macam-macam diusiknya kan. Jadi kita kena train anak kita, atau kita kawal je lah, supaya janganlah sampai rosak barang rumah atau masuk ke tempat-tempat yang sepatutnya tak masuk. Itu sebagai tetamu kena jaga perkara tersebut. Kena jaga perkara yang boleh menyakiti hati tuan rumah dan menyusahkan tuan rumah. Dan sunat bagi tetamu untuk mendoakan kebaikan buat tuan rumah. Ini juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pernah dijemput oleh seorang sahabat nama dia Ubadah bin Samit. Dijamu kepada Nabi roti dan minyak zaitun untuk Nabi jamah. Lalu ketika itu selesai daripada makan, Nabi mendoakan Ubadah dan ahli keluarga dia. Maknanya ini sunnah Rasulullah.
Jadi doa untuk mendoakan kepada tetamu ni banyaklah. Dan apa sahaja doa yang boleh kita amalkan. Kalau kita tak hafal pun, sekurang-kurangnya kita doakanlah semoga dimurahkan rezeki tuan, sahabat, ahli keluarga, sekeluarga dan sebagainya. Dan ini dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mendoakan sahabat dia. Kata Rasulullah, orang yang berpuasa berbuka puasa di tempat kalian, dan orang saleh makan makanan kalian, dan para malaikat mendoakan kalian. Nampak tak? Nabi sebut 3 benda yang mulia. Yang pertama, ada orang yang berpuasa datang maka berbuka di tempat kamu. Kemudian ada orang soleh, Nabi kata, dan dia makan makanan kamu. Dan ada lagi lebih yang dia tak nampak. Apa dia? Malaikat mendoakan kalian. Maknanya Nabi bagi tahu hebatnya kelebihan orang yang jamu orang makan, tetamu makan ni, kita doakan. Rupanya malaikat doa kepada orang yang jamu orang makan ni. Dan juga orang-orang ada di kalangan tetamu ni yang datang ramai-ramai itu ada orang soleh, maka dia makan makanan kita, alhamdulillah. Dan juga ada orang berpuasa, maka kita dapat pahala bagi makan orang puasa. Maka kelebihan yang didoakan oleh Nabi kepada Ubadah bin Samit ketika menerima jemputan. Baik. Kemudian adab yang seterusnya, tidak duduk dan singgah terlalu lama hingga menyebabkan tuan rumah tidak senang duduk. Ini Nabi larang. Dalam sebuah hadis, Nabi menyebutkan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamu dia. Ini syarat orang beriman. Orang beriman dia sangat memuliakan tetamu dia. Memberi hidangan adalah selama sehari dan semalam. Layanan terhadap tetamu adalah selama 3 hari, yang lebih dikira sedekah. 3 hari yang terbaik kita layan tetamu kita. Baik. Tidak boleh bagi tetamu itu untuk duduk lama sehingga tuan rumah mengeluarkannya. Kena faham-faham lah. Kalau dah lama sangat kita kat rumah tu, kita tak tahu dalam rumah tu ada orang tua yang mungkin sakit, yang mungkin anak dia nak uruskan, salin pampers ke, nak mandikan, kita tak tahu. Dia tak cerita. Ada mak dia kat atas bilik kat sana. Mungkin ada anak-anak perempuan dia yang akhir balik, yang ada privacy dia, yang kita tak boleh lama-lama kat rumah tu. Mungkin anak pun 7 orang anak, 7 orang perempuan semua. Kita pula duduk syok seorang kat rumah tu kan, tak boleh juga. Kena tengok betul-betul, kena tengok. Mungkin dia ada anak-anak kecil yang sakit kan, kita tak tahu. Jadi kita ni agama larang, Nabi larang supaya kita duduk lama sangat sehingga tuan rumah itu mengeluar. Tuan rumah tu tak senang dengan kita. Kadang tuan rumah tu dah bagi hint dah, tapi kita buat tak reti. Dia tak buat tak reti. Dia dah bagi hint tu, dia ada urusan. Tapi apa pun kita layan yang terbaik. Dan perkara ni kadang-kadang berlaku pada kita lah. Macam baru ni, saya sepatut masuk kerja dalam pukul, ada mesyuarat pukul 11.30. Tiba-tiba dalam pukul 10.30 tu tetamu datang, tetamu mengejut. Jadi kita pun layanlah dia. Layan tuan-tuan, tengok jam dah dekat 11.30 dah. Sudah kata. Macam mana nak bagi dia gerak? Ni dia tak nak gerak. Cara dia sembang memang takkan berjalan. Jadi itulah, dia kena ada give and take. Kalau tuan rumah kata ada, jemputlah, cuma tak lagi adalah pukul 11 ni ada mesyuarat. Ingat benda tu. Jangan kita buat-buat, sebab tuan rumah dia takkan suruh balik punya. Itu satu benda yang dia takkan buat. Dia sungguh jaga kehormatan maruah ataupun tuan ataupun tetamu yang datang ke rumah. Maka layanlah. Saya doa je lah, saya bagi tahu terus terang je lah, minta maaf lah ada tamu datang rumah, lewat sikit mesyuarat. Okey, alhamdulillah. Nampak, bila benda-benda sunnah ni kita cuba usahakan sedaya mungkin, sekadar yang kita mampu, Allah mudahkan urusan kita, tak ada masalah. Benda-benda dunia ni tuan-tuan, kita serius sangat pun payah juga kan. Yang penting akhirat tu yang kita nak serius tu. Maknanya syarat beriman tadi memuliakan tetamu. Sekiranya kamu orang yang beriman, kata Rasulullah itu, iaitu orang yang memuliakan tetamu, maka kita peganglah benda tu. Baik. Dan pilihlah waktu yang sesuai untuk datang bertandang. Ini biasalah. Ikut adat masyarakat. Kalau tempat kita di negeri Selangor, di kampung kita, di Semenyih macam ni, macam itulah waktu yang sesuai. Sebab berbeza-beza. Ada tempat-tempat tertentu, contoh kita pergi negeri orang, suku kaum tertentu, mereka waktu kerja dia waktu lain, waktu rehat dia waktu lain.
Jadi kita kena ada cakna lah, kena tahu sikit bila waktu mereka ni boleh kita ziarah. Walaupun dalam agama ni ada panduan waktu-waktu secara asasnya kita kena ikut. Contoh dia waktu lewat malam, waktu-waktu yang tuan rumah nak berehat dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lihat apa lagi yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam dalam nasihat dia. Dia mengatakan pada nasihat yang kedua itulah iza nazala wa tajhizul mait iza mata. Tergesa-gesa menguruskan mayat saat jelas kematiannya. Baik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ni Nabi pesan, sebab apa kalau jenazah itu mati kita kena segerakan. Kata Rasulullah yang bermaksud segeralah mengurus jenazah, kerana jika jenazah itu orang saleh, orang baik, orang yang Allah sayang, Allah rahmati dia, maka kata Rasulullah, kalian telah mempercepatkan kebaikan untuknya. Sebaliknya jika jenazah itu orang tidak saleh, maknanya mati dalam kemukaan Allah Ta'ala, maka kalian telah meletakkan beban di pundak atau di bahu kalian, kejelekan di bahu kalian. Maknanya menunjukkan orang yang mati ni tuan-tuan, kita lah manusia ni, hamba Allah ni, kita mati, kita akan mati, pasti kita akan mati. Dalam beberapa riwayat hadis menceritakan orang yang mati ni, dia tahu ke mana dia nak pergi, dia tahu perjalanan dia tu ke mana. Sebab tu dalam satu riwayat, orang yang mati bila diusung dia kata qaddimuni, dia kata segerakan aku, cepat segera bawa aku. Dia tahu dia nak pergi di antara taman syurga atas dunia ni. Maknanya kubur itu adalah merupakan taman syurga. Dia kata percepatkan urusan dia. Tetapi orang yang mati dalam keadaan kemurkaan Allah, maka mereka akan mengatakan, celaka kamu, ke mana kau nak bawa aku ini? Maknanya dia tahu ke mana dia akan pergi. Maka sebab tu Nabi sebut, jika jenazah itu orang yang soleh, maknanya kita mempercepatkan urusan kebaikan dia. Kita tak tangguh-tangguh atas dunia ni. Maknanya kalau sekadar kita nak tunggu adik-beradik, waris-waris yang dekat-dekat tu, okey, tak ada masalah. Sementara tunggu kubur nak kubur nak digali, kita pun di trend kita sini kita tahu dah ke bumi pukul berapa. Tanya tukang gali, dia kata dalam pukul 3 kita boleh siap ke bumi. Jadi tempoh tu kita boleh tunggu. Tapi kalau nak tunggu orang yang mungkin kena semalam sehari nak sampai naik flight sama, maka sebaik-baiknya segerakanlah pengurusan jenazah. Jika dia orang baik, maka kita mempercepatkan urusan kebaikan dia. Dan sebaliknya kalau dia yang orang Allah murkai, maka kita telah meletakkan kejelekan di bahu kita. Maknanya jenazah tu kita telah meletakkan aib dia, kita tanggung dan kita menyusahkan perkara tersebut. Baik. Maka inilah sunnah yang kedua ataupun nasihat yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam, yang sebenarnya berdasarkan daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya nasihat dia, kita sebut ada 5 kan. InsyaAllah sempat kot. Yang ketiganya, watazwijul binti iza balagat. Tergesa-gesa menikahkan anak perempuan apabila telah dewasa. Bila mana ada anak perempuan di rumah kita dan dia sudah sampai usianya dewasa, iza balagat, dia dah boleh berdikari. Dah boleh berdikari, kita tak tanggung dah urusan dia ni. Maknanya kita boleh lepaskan dia untuk dia berumah tangga. Okey. Jadi segerakan, itu sunnah yang dinasihati oleh Asim, yang juga datangnya daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pesan kepada Saidina Ali 3 perkara, percepatkan wahai Ali. Apa dia? Yang pertama, solat apabila telah masuk waktu. Yang keduanya, pesan Rasulullah itu nikahkan anak perempuan jika telah sampai waktunya atau telah mendapat pasangan yang sekufu. Dan yang ketiga itulah yang disebutkan supaya menyegerakan jenazah yang telah mati, orang yang mati, segerakan. 3 benda ni kita cepatkan. Maka kalau kita lihat memang betul lah, tambah-tambah lagi nasihat ulama ni dia merentasi zaman tuan-tuan. Dia pesan kepada kita ni, dan juga pesan Rasulullah ni, tahu ke mana arah masyarakat umat akhir zaman ni. Kita lihat macam mana anak-anak perempuan yang ada di rumah pada hari ni. Kalau dulu payah kita nak tengok kan,
Kalau orang dulu-dulu nak tengok anak dara kena lalu kan, nampak, kalau nampak kat tangga nampaklah duduk kan. Sekarang tak payah tunggu-tunggu dah tuan-tuan. Tuan-tuan buka TikTok je, tuan-tuan follow, selesai masalah. Tuan-tuan nak joget apa, nak inang ada, nak semua ada kan. Jadi memang betul lah, fitnah tu memang sangat terbuka. Sebab tu dalam agama kita ini banyak benda yang kita kena pertahankan mati-matian. Ini nasihat ya, penting ya. Antara benda yang kita kena pertahankan mati-matian, yang mana kalau runtuh benda ni, maka mudah musuh Islam masuk dan melemahkan umat Islam tu. Apa dia? Banyaklah. Kalau setengah ulama kata 3, antaranya pendidikan. Dan yang paling utama itulah institusi masajid. Ini benda yang tak ada kekuatan pada gereja, tokong dan sebagainya. Kerana masjid itu benteng terakhir umat Islam. Dan kita faham peranan masjid tu, dia multi-purpose tuan-tuan. Dia banyak guna dia. Dia bukan hanya datang sekadar untuk kita menunaikan solat berjamaah, tetapi dia merupakan pusat kemasyarakatan. Tuan-tuan nak bersukan pun boleh, tuan-tuan nak bermasyarakat pun boleh, tuan-tuan nak bagi pendidikan pun boleh, semua. Dia pusat ilmu, pusat ekonomi. Kalau kita lihat betul-betul lah peranan masjid, dan kita pun maklum perkara tu. Cuma ikut kemampuan dan kadar kawasan tersebut. Maka kalau masjid ni dah mula dipandang sepi oleh masyarakat, maka ketika itulah kekuatan umat Islam itu dapat dibaca oleh musuh Islam. Sebab kita tak mampu nak bersatu tuan-tuan. Kita tak mampu nak rapatkan saf. Kita tak mampu nak hadirkan dan melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, yang mana Allah muliakan ia sebagai di antara min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah. Bila orang dah mula pandang sepi pada majlis-majlis ilmu, maka kita akan lihat, maka umat Islam tidak ada lagi tempat pengumpulan. Tuan-tuan nak kumpul mana? Di postcard. Tuan-tuan nak kumpul Padang pukul berapa? Nak kumpul kedai mamak, itu pun ada kos kan, nak kena belanja, nak kena payung kawan, dah macam-macam kan. Yang paling mudah masjid. Jadi bila mana musuh Islam tengok orang dah masjid pun dah lengang, orang pun tak nak pergi masjid, maka mudahlah anasir-anasir dan kerja-kerja musuh Islam ni masuk. Yang keduanya itulah institusi kekeluargaan. Ini sangat penting. Bila mana anak-anak dah tak hormat pada mak ayah dia, kat situlah umat Islam tu habis. Dia bila tak ada rasa hormat anak kepada ayah. Sebab tu kalau kita kaji-kaji dari segi psikologi pun, antara punca dia kerana banyak tengok YouTube. Betul. Saya ada follow satu orang influencer lah yang selalu cakap tentang counselling tu kan, tentang anak-anak ni. Dia ceritakan tentang pengaruh rancangan-rancangan YouTube yang ada unsur-unsur benda tu diulang-ulang. Akhirnya budak-budak ni akan terikut. Jadi benda-benda yang negatif ni mudah, sebab tu dia akan praktik terus kepada mak ayah dia. Kalau dalam apa yang dia tengok tu dia melawan, kurang hajar, maka benda tu diulang-ulang, dia akan buat. Maka tu antara punca dia lah. Dan yang paling penting adalah maruah anak-anak perempuan. Tu yang paling penting. Kan saya pernah cerita lama dah kan, kita tengok orang dulu-dulu macam mana nakal pun dia, macam mana samsing pun dia. Kita tengok dalam filem P. Ramlee tu, Sarip Dol tu kan, nakal dia, mengorat anak dara orang, kacau, dia blok jalan kan. Tapi teruk dia pun dia ikut syariat juga. Dia masuk secara adat dan syariat. Dia meminang, dia merisik, dia meminang, walaupun kena reject. Tapi at least dia nak halalkan perempuan tu nak jadikan isteri, nak bawa balik ke rumah dia, dia kahwin dulu, dia nak kahwin dulu. Itu orang dulu-dulu, dia sangat pertahankan institusi kekeluargaan. Tetapi hari ini kalau kita lihat dalam istilah normalisasi, orang bila dah kata benda yang salah tu, orang kata trend. Benda yang salah tu orang kata biasalah, kau ni tak ikut semasa kan. Benda ni biasalah zaman sekarang. Lama-lama bila kata benda ni biasa, dia jadi normalisasi lah. Orang akan kata bila berlaku pada keluarga kita, biasalah bang, memang semua macam tu sekarang, budak-budak zaman sekarang memang macam tu. Akhirnya kita akan lihat dah tak ada batas dah. Anak perempuan boleh bawa kawan lelaki balik rumah atas sebab mungkin nak belajar ke dan sebagainya. Padahal kita boleh buat sesuatu kan, kita boleh aturkan belajar yang sebenarnya macam mana. Jadi semua ini akan menyebabkan institusi kekeluargaan tu roboh
dan dapat dimasuki oleh musuh-musuh Islam. Sebab tu Nabi pesan lama dah, dan juga para ulama ambil daripada nasihat ni, wa tazwijul binti iza balagat, kahwinkan anak perempuan apabila telah dewasa. Kahwinkan anak perempuan ya. Bukan tuan-tuan yang kahwinkan anak perempuan. Jadi kahwinkan bila anak perempuan tu telah dewasa. 4. Dan kemudian yang akhirnya yang keempatnya iaitu wa qada'un daini iza wajaba, dan tergesa-gesa melunaskan hutang di saat telah tamat tempoh. Ini pun kita pernah bahas tajuk yang khusus. Bila Nabi pesan dan beritahu akibat yang besar kepada orang yang melewat-lewatkan membayar hutang apabila sampai tempoh. Apa dia? Apabila dia memang berniat sengaja untuk berhutang dengan tujuan yang salah, bukan kerana keperluan. Jadi Allah akan membinasakan dia, Allah akan menyusahkan hidup dia. Dan betul pun, orang yang berhutang ni tuan-tuan dengan tujuan yang tak baik, mana pernah tenang hidup dia. Dia lari sana, hutang sini, dia ambil duit orang ni, dia tutup hutang ni, sampai bila? Sampai dia mati macam tu. Jadi kalau kita lihat hutang ni, Nabi pesan dan Nabi bagi akibat dia besar lah. Dalam beberapa riwayat hadis menyebutkan tentang roh orang yang mati dalam keadaan berhutang ini, rohnya tergantung di antara langit dan bumi. Baik, Al-Iraqi menyebutkan maksud roh yang tergantung ni bukanlah tuan-tuan nanti kita balik daripada surau ni kan, tengah-tengah naik motor tiba-tiba dekat pokok tu ada benda terbang, kepala terbang, kita kau tengok tu mesti mati, dia tak bayar hutang lah tu. Bukan macam tu maksud dia. Maksud dia urusan kebaikan dia tu terhenti, tergantung, kata ulama. Maknanya orang lain semua selesai dah, roh dia selesai dah urusan, tapi orang yang mati dalam keadaan berhutang ni, roh dia tu urusan roh tu dia tergantung. Maknanya serba-serbi lambat. Maka kita tak mahu macam tu. Sehingga bila? Sehinggalah ditilik siapakah yang melunaskan hutangnya, waris, kawan-kawan dan sebagainya. 1. Dalam hadis yang lain juga Nabi menyebutkan tentang, Nabi ulang 3 kali, seorang yang mati syahid lalu Allah menghidupkannya, dan kemudian mati syahid dan kemudian Allah menghidupkannya. Nabi ulang 3 kali. Dia tidak akan masuk syurga sehinggalah dilunaskan hutangnya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni tuan-tuan yang paling tinggi amalan dia dalam agama kita ni mati syahid. Mulia orang yang mati syahid fi sabilillah. Itu pun kalau dia mati dalam keadaan berhutang sehingga mati syahid 3 kali sekalipun, kalau hutang dia belum dilunaskan, belum lagi dia boleh layak masuk ke dalam syurga Allah. Wa niyazubillah tuan-tuan. Sangat berat hutang ni digambarkan. Dan begitu juga satu peristiwa ketika mana seorang sahabat meninggal, seorang lelaki meninggal, lalu dijemput Nabi untuk solat jenazah. Lalu Nabi pun pergilah, tiba-tiba Nabi undur ke belakang. Nabi mengatakan, apakah kawan kalian ini mempunyai hutang? Lalu Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, dia mempunyai hutang 2 dinar. 2 dinar hutang dia. Kemudian Nabi terus berundur dan Nabi tak solat jenazah itu. Kemudian lelaki itu, Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, hutang 2 dinar itu aku jamin. Ini penting kawan tuan-tuan. Kita dalam hidup ni, saya pesan pada diri saya lah, kita mesti ada kawan yang betul-betul kawan kita yang saleh, kawan yang saleh, kawan yang nanti macam saat macam tadi itulah dia akan selesaikan urusan kita. Kita tak mau roh kita ni terhenti urusan kita tuan-tuan. Waktu tu anak isteri kita mana reti tuan-tuan. Dia mungkin menangis-nangis mengenangkan suami dah meninggal, ayah dah meninggal, habislah punca pendapatan keluarga kita, dah tak adalah siapa nak bagi belanja makan, belanja jalan semua ni, siapa nak sewa rumah, nak bayar kereta ni tuan-tuan. Dia menangis-nangis mengenangkan perkara tu. Dia lupa suami dia tengah nazak, nak mati dah ni. Dia lupa nak buat benda yang paling besar agama ajar, iaitu talqin. Lalu datanglah kawan-kawan kita yang kita percaya atas dunia ni, kita pegang dia tuan-tuan, betul-betul kawan kita. Kawan itulah nanti yang akan datang bisik ke telinga kita kalimah tauhid la ilaha illallah, insya-Allah. Dan kawan itulah juga seperti mana kawan kepada sahabat ni tadi, dia yang jamin hutang 2 dinar dari lelaki tadi, bukan waris dia, kawan. Maknanya ini satu benda yang kita kena ambil, yang akan jamin urusan kita yang tak selesai ni. Tuan-tuan boleh tak? Dah jumpa dah kawan kat taman ni? Belum lagi. Kawan nak pinjam mana lah kan?
Nak mati-mati kan, siapalah kan kau anak bini aku tak erti kan siapa. Kita mesti ada, mesti ada. Kawan tu kita mesti cuba usahakan. Kawan yang soleh, kawan yang betul-betul bukan sahaja mengingatkan kita tentang keuntungan dunia dan juga mengingatkan kita tentang keuntungan akhirat. Maka kawan seperti inilah akan bantu kita. Kemudian dia pun jamin hutang 2 dinar itu, sehingga Nabi apabila berjumpa dengan Abu Qatadah, Nabi akan tanya benda yang sama. Nabi kata apa? Adakah hutang 2 dinar itu telah kau selesaikan? Lalu kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, hutang 2 dinar itu telah aku selesaikan. Lalu Nabi pun bersabda, sekarang segarlah kulitnya. Maknanya selamatlah jenazah tu, maksud Nabi. Maknanya hutang ni, kalau boleh, nasihat yang disebutkan pada nasihat yang keempat ni, wa qada'ud daini idza wajaba, segerakan hutang, bayar hutang apabila telah sampai. Dan yang akhir sekali, wa taubatu minadz dzunubi idza farata, tergesa-gesa bertaubat saat terlanjur melakukan dosa. Ini pun kita pernah jelaskan dalam bab awal dulu. Mana-mana bila kita ni berasa berdosa, melakukan maksiat, wajib kita bertaubat dengan segera. Wajib. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dan kita yakin bahawa kematian kita adalah dalam genggaman Allah, bukan dalam pengetahuan kita. Betul tak? Kita tak tahu bila kita mati ni. Tiba-tiba kita buat maksiat, kita tangguh-tangguh taubat, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita. Maka ketika itu kita mati dalam keadaan kita melengah-lengahkan taubat ketika kita tahu kita buat salah. Sebab tu antara nasihat yang boleh kita bagi pada kawan-kawan kita, bila dia buat salah atau dia buat satu benda yang kita nampak macam di luar normalnya, biasa kita nasihat 2 benda. Istighfar, kan kita kata banyakkan mengucap, dan istighfar. Betul tak? Memang betul. Sebab apa kita kata istighfar? Sebab dia buat benda tu mungkin, yalah tuan-tuan kan, bila orang marah atau orang kecewa, dia akan cakap benda-benda yang kadang-kadang boleh melanggar syariat. Bahkan mungkin paling bimbang sekali, takut-takut dia jatuh pada perkara yang boleh membawa kepada riddah, murtad. Mulut ni kan dalam keadaan kecewa, dalam keadaan tertekan, dia akan salahkan Allah. Dia kata Allah tak adil. Betul tak? Perkataan-perkataan ni ulama kata 3 benda yang boleh menyebabkan seseorang itu kufur atau riddah. Apa dia? Main-main pun jadi, sungguh lagilah jadi. Sebab tu 5 perkara ni ulama pesan. Yang pertama, nikah. Nikah ni kalau cukup syarat dia tuan-tuan, rukun dia, walaupun dia berlakon, jadi. Yang bercakap kan, ada video-video yang kita tengok dalam YouTube yang elok-elok tu kan, dia pun syarah kan, dia nikahkan anak perempuan dia, lepas tu yang ni pun terima, akhirnya jadi menikah tu sebab cukup syarat dia, saksi ada, semua ada, wali ada. Atau yang keduanya kata ulama iaitu cerai. Cerai jangan main-main. Walaupun berlakon, dalam berlakon tu suami isteri, tapi dalam watak dia watak orang lain. Tiba-tiba dia berlakon sebagai suami isteri. Dalam watak tu dialog dia kena ceraikan isteri dia. Dia sebut, aku ceraikan kau dengan talak 3. Contoh, jatuh cerai tu tuan-tuan. Maknanya tak boleh gurau, tak boleh buat main. Yang ketiganya iaitu rujuk. Kalau dia rujuk jadi, walaupun dia bergurau. Yang keempatnya iaitu memerdekakan budak atau hamba. Tak adalah hari ni. Dulu contoh, kalau orang kata, mana hamba budak kau yang badan besar kepala botak tu, dia orang contoh kata, dia tu aku digurau-gurau, dia tu aku dah merdekakan dia, serta-merta merdeka hamba tu. Dan yang keempat itu, yang kelima itulah murtad. Jangan main-main. Sebab tu 3 benda ni dia boleh jadi seorang tu riddah. Niat, perbuatan dan perkataan. 3 benda ni. Cakap saja, maka secara zahir syaraknya murtad. Cuma kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita berhati-hati. Kita tak boleh kita kata dia ni kafir, tuan-tuan, tak boleh. Walaupun secara zahirnya tu nampaknya tu riddah. Contoh kan, ini kita kongsi sebagai akhir. Contoh, satu video kita ambil. Video tu bercakap 30 saat. Cerita tentang tolak agama, tolak tak sembahyang lah, dia kata gini-gini kan. Secara zahir ikut syaraknya murtad lah 3 benda tu. Niat, perkataan, perbuatan. Tetapi kita, pendekatan kita berhati-hati untuk kata dia kafir. Itu jangan. Itu jangan perangai kita. Sebab apa? Ada pengecualian. Seperti mana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Bacakan kisah dia kan, 3 beranak
ibu dia Sumayyah, ayah dia Yasir, Ammar. Ibu dia mati, kena tombak dengan Abu Jahal, punya jahat Abu Jahal ni tuan-tuan. Ayah dia pun mati. Ammar kena seksa teruk. Nabi pujuk dia, Nabi janjikan di syurga. Sehingga riwayat menyebutkan antara seksaan dia, diterbenamkan muka dia dalam air, kemudian diangkat sampai dia pingsan tuan-tuan. Bila dia sedar, dipaksa dia untuk keluar daripada Islam. Diulang-ulang. Akhirnya sampai dia tak tahan. Lalu turunlah surah An-Nahl ayat 101 yang menceritakan bahawa siapa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala kemudian dia murtad, maka dia mendapat kemurkaan Allah, melainkan mereka yang telah dipaksa oleh orang kafir tetapi hatinya tetap tenang dengan iman. Maka itu berlaku kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita lihat, kita kena cek dulu, bukan kita lah, maknanya orang yang tertentu, contoh Jabatan Agama akan panggil counselling, dia akan verify adakah kamu yang bercakap, kenapa kamu bercakap, adakah sebarang unsur-unsur paksaan dan sebagainya. Ketika itulah baru boleh disabit dengan hukuman, iaitu bagi orang murtad ni hukuman dia berat lah tuan-tuan. Itu pun kita akan sebutlah dalam perkara yang lain. Bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i hukumnya gini, dalam mazhab yang lain kalau murtad bagian dan sebagainya. Maka waktu kita ajar, bila orang marah, bila orang kata ini, kita biasanya akan sebutkan supaya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab bimbang kata-kata dia tu perkataan yang membawa kepada kufur, dan istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Itulah nasihat yang boleh kita ambil pada malam ini. 5 nasihat datangnya daripada Hatim Al-Asam berkaitan dengan 5 perkara terburu-buru itu disunnahkan dan digalakkan, insyaAllah. Jadi akan datang kita akan ambil satu nasihat daripada seorang sahabat yang besar juga, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu berkaitan dengan 5 perkara yang paling utama. Jadi apa dia pesan daripada Sayyidina Umar, kita akan cuba sampaikanlah, berkongsi insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wal 'asri. Izinkan ku